Hai, salam sejahtera. Okey, kali ni kita sambung lagi tajuk pengamiran. Okey, buka modul muka surat 9. Kita tengok subtopik 2.1.5 mencari nilai pemalasi dalam kamiran tak tentu. Okey, sebelum ni kita sudah belajar tentang kamiran tak tentu, asas kamiran tak tentu. Berbagai petua-petua lah sebelum ni. Macam mana mau selesaikan asas kamiran tak tentu. Dan di akhir jawapan kamiran tak tentu tersebut akan ada tambah C. So selama ni kamu tanya kenapa masih ada tambah C? Okey, macam mana kenapa perlu ada? Kalau tidak tulis markah penuh ke tidak? Okey, kali ni kita belajar cara cari nilai C tersebut. Okey, tengok nota penting. Kamiran tak tentu melibatkan satu pemalar bagi pengamiran C. Jika nilai yang sepadan bagi X dan Y atau Fx diberi, maka nilai C boleh ditentukan. Okey, lihat kepada contoh muka surat 9 tersebut. Dalam modul kamu sudah ada jawapan. Okey, tapi di sini saya mau terangkan macam mana jawapan itu boleh dapat. Okey, tengok soalan pertama tu A. Contoh pertama. Jika dy per dx sama dengan 4x tambah 3 dan y sama dengan 6 apabila x sama dengan 1. Cari nilai y apabila x sama dengan 2. So dalam soalan ini ada dua bahagian. Satu bahagian info dan satu lagi bahagian soalan. Okey, soalan bahagian info ini yang warna kuning. So daripada info tersebut kita akan cari C. Lepas tu barulah kita continue dengan soalan yang diperlukan. Okey, langkah pertama untuk dapatkan C, kita tengok bahagian info. Kita sudah ada dy per dx sama dengan 4x tambah 3. Okey, soalan dia minta y. So dalam sini kita cuma ada dy per dx. So macam mana mau hilangkan d per dx tersebut? Kita sudah belajar kan? Untuk hilangkan d per dx tu, kita perlu buat kamiran. Kamirkan kedua-dua belah. So automatically ini hilang. Tinggallah y. So yang ini kita kamirkan. Asas kamiran 4x kuasa 1 macam mana? Akan jadi 4x kuasa 2. Kamu sudah belajar ni. Per dengan 2. Jangan lupa per 2. Okey. 3 kita kamirkan akan jadi 3x. Ingat kamiran kuasa dia bertambah. Last sekali, jangan lupa C, matlamat utama kita. Okey. Simplify. Mana yang perlu kita simplify. Oh, ini boleh simplify. Y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3x tambah C. Buruknya tulisan. Okey. So, ini langkah pertama ya. Okey. Okey, seterusnya sudah dapat fungsi Y. Tapi C ni wujud. Tidak mau. So, kita cari melalui info yang dibagi. Apa info dia? Info dia Y sama dengan 6 apabila X sama dengan 1. Okey, tulisan semakin buruk. Okey. Okey. Gantikan persamaan ini, info ni ke dalam persamaan yang kita dapat Y tu. Okey, Y 6. Okey, gantikan 6 sama dengan 2. X dia adalah 1 kuasa 2 tambah, okey, ni 3x. Ni 3x. So jadi 3 darab 1 tambah C. Sekarang guna kebolehan algebra kamu untuk selesaikan. Algebra geng. Ini daripada tatan 1, 2, 3 kamu sudah belajar. Okey. So ini dapat 6. Ini memang 6 pun. Yang ini pergi sini kira-kira pakai kalkulator dapat 5 tambah dengan C. Dapatkan C. C sama dengan 6 tolak 5 kan? Okey, so C dapatlah 1. Okey, saya dapat C 1. Pasal apa kita buat? Sudah ada C, masukkanlah balik dalam
persamaan Y. Okey. So langkah ketiga kita masukkan dalam persamaan Y tadi. So kita punya persamaan Y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3x tambah C1. Okey. Okey. Selesai untuk info. Dapat sudah C. Dapat juga persamaan Y. So rujuk balik kepada soalan. Cari nilai Y apabila X sama dengan 2. Soalan dia apa? Cari Y apabila X sama dengan 2. Okey. So, apa lagi? Masukkanlah dalam persamaan yang kita dapat tadi. Y tidak tahu. X kita sekarang yang dia mahu ialah 2 tambah dengan 3 kali 2 tambah 1. Pakai kalkulator. Okey, pakai kalkulator. Kalkulator kamu terror kan? Okey. Yalah ni kan. Tekan kalkulator dapat berapa? 4 kali 2, 8. 8 tambah 6, 14 dapatlah 15. Selesai. Saya dapat jawapan. Boleh kan? Faham kan? Okey. Selesai. Itu 4 langkah. Okey. Seterusnya, cuba tengok praktiskan diri 5. Praktiskan diri 5. Okey. Selesaikan step yang berikut. Contoh mudah. Lepas tu, bagi soalan susah-susah. Okey, tak apa. Kita try satu-satu. Diberi dy per dx sama dengan x tambah 5 dan y sama dengan 1 apabila x sama dengan 4. Cari nilai y apabila x sama dengan negatif 2. Lebih kurang macam tadi juga. Okey? Lebih kurang macam tadi juga. Ini info. Dan yang selebihnya tu adalah soalan dia. Okey. So, langkah pertama. Okey. Langkah pertama daripada info. Dy per dx sama dengan x tambah 5. So, untuk dapatkan y, kita kamirkan kedua-dua belah. So, kita akan dapat kamirkan x tambah 5 terhadap x. So, cari kamiran tersebut. X kuasa 1 akan jadi x kuasa 2 per 2. 5 akan dapat 5x tambah c. Okay. Next. Step kedua, kita ada info y sama dengan 1 apabila x sama dengan 4. Okay. So, masukkan dalam ni. Okay. So, kita dapat y 1, x kita 4 kuasa 2 per 2 tambah dengan 5 kali 4 tambah lagi dengan C. Simplify. Kita dapat berapa? 4 kuasa 2, 16 bagi 2, 8. 8 tambah 20 dapatlah 28 tambah C. So, kita dapat berapa tu? C sama dengan 1 tolak 28. Dapatlah C sama dengan negatif 27. Betulkah? Kan 16 ke? Okey. So, apabila kita dapat C sama dengan negatif 27, so langkah ketiga, kita masukkan balik C dalam persamaan ini. So, kita dapat apa? Persamaan kita Y sama dengan X kuasa 2 per 2 tambah 5X tolak 27. Okey. Okey. Habis C, apa yang kita mau? Soalan tu minta cari nilai y apabila x sama dengan negatif 2. Okey. So, seterusnya cari y bila apa? X sama dengan negatif 2. Allah, teruknya tulisan. Okey. Masukkan dalam persamaan yang ini balik. So, y tidak tahu. Kita mau cari x kita negatif 2. Dalam kurungan kuasa 2. Sebab ada negatif kan? Kena ada kurungan per 2. Tambah dengan 5 darab negatif 2 tolak 27. Alamak. So, berapa dapat? 4 bagi 2 dapat 2.
tolak dengan 10, tolak lagi dengan negatif 27. So berapa dapat? Negatif 37 tolak 2 dapatlah negatif 35. Selesai. Okay. So stop sini dulu untuk bahagian ini. Okay. So itu adalah 4 langkah untuk menyelesaikan soalan yang melibatkan kamiran tak tentu dengan mencari nilai C dahulu. So untuk praktis sendiri soalan B, C dan seterusnya, anda kena buat sendiri dulu. Okay, terima kasih.